So what's up guys, this is AJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, untuk video kali ini saya nak ceritakan tentang satu tajuk, iaitu berkaitan dengan tokoh pahlawan negara kita. Okay. Nak tahu siapa? Itu saya nak ceritakan, iaitu Lieutenant Adnan. So, untuk permulaan, saya Muhammad Alif bin Jamani, nombor matrik M19-20-25-245, kuliah Usuluddin dan Sains Al-Quran, dan diploma pengajian Islam semester 3. Jadi, untuk meneruskan video kali ini, saya nak ceritakan tentang seorang tokoh pahlawan yang kita selalu dengar, yang selalu kita puji, yang kita selalu ambil pengajaran daripada beliau. Kita ambil macam mana beliau sanggup berkorban untuk negara kita. Jadi tanpa buang masa, saya akan ringkaskan tentang pengenalan Lieutenant Adnan. Jadi nama penuhnya ialah Adnan bin Saidin, yang dilahirkan pada Jun tahun 1915, dan beliau berasal dari kampung Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Dan Lieutenant Adnan ni ialah seorang anak sulung dalam keluarganya, yang pernah direkodkan dalam mana-mana buku sejarah kita, yang menceritakan bahawa adik-beradiknya juga merupakan askar Melayu pada ketika itu. Dan salah seorang adik dia pada ketika itu telah berkorban dalam mengikut operasi peperangan, kalau tak silap saya lah, pada ketika itu. Pada umur 18 tahun, dia telah mengikuti kem pemilihan bagi regimen askar Melayu pada usia dia ketika 18 tahun. Wow, ini adalah satu perkara yang begitu berbeza dengan kita, sebab remaja pada hari ini kita tahu ada yang dalam kalangan kita umur 18 tu ada yang memilih untuk mengikuti institusi pendidikan tinggi, ada yang mengikuti kem tentera yang telah disediakan oleh kerajaan seperti yang lain-lain lah. Dan ada juga di kalangan kita yang tak sambung belajar, tapi dia berkecimpung dalam bidang perniagaan, alam pekerjaan dan sebagainya lah. Jadi yang apa yang kita perlu terapkan pada kali ini ialah kita perlu ambil tokoh Lieutenant Adnan ni merupakan yang nak menunjukkan satu semangat yang tinggi pada usia ketika itu untuk membela dan berjuang demi negara kita. Jadi Lieutenant Adnan juga pada ketika itu juga dia dihantar ke Singapura untuk menjalani kursus latihan pegawai tertinggi, iaitu pangkat Lieutenant, yang menjadikan beliau digelar sebagai Lieutenant. Dan selepas tamat kursus itu, beliau dilantik sebagai ketua pelantun ke-7 Kompani C. Pada ketika itulah yang menjadikan beliau, kita bawakan satu semangat lah, beliau bersama-sama memartabatkan bangsa dan negara kita. Jadi seterusnya saya akan ringkaskan tentang kronologi penempuran yang pernah dialami oleh Lieutenant Adnan. Yang mana pada tahun 1941, Lieutenant Adnan telah ditempatkan di Pasir Panjang, Singapura, dan ketika Perang Dunia yang Kedua, semakin hampir merupakan kali terakhir beliau bersama-sama anak-anak dengan isterinya, dan ketika itu bininya sedang syarat mengandung ke anak ketiga mereka. Dan pada 13 Februari tahun 1942, peperangan bermula dan Lieutenant Adnan Saidin bersama Kompani C memberikan tentangan hebat sehingga memaksakan tentera Jepun berundur. Pada tengah malam 14 Februari tahun 1942 pula, Lieutenant Adnan dan Kompani C diarahkan untuk ke PT 226 Bukit Candu, dan pada petang 14 Februari, Lieutenant Adnan dan tenteranya juga berjaya menumpaskan sekitar 20 orang musuh
dan ini memaksakan sekali lagi tentera Jepun untuk berunding. 2 jam kemudian, tentera Jepun telah melancarkan besaran dalam bilangan tentera yang ramai. Serangan tersebut telah menumpaskan Lieutenant Adnan Saidin, Ketua Pelantun nombor 7 dan Koperensi Brigade Satu Melaya dengan bilangan yang lebih kecil, dan kekurangan peluru. Regimen Melayu bertempur sehingga ketitisan air darah terakhir, dan dilaporkan lebih daripada 800 orang askar musuh telah ditewaskan oleh Lieutenant Adnan dan regimen. Wow, ini yang kita nak digambarkan, bahawa semangat beliau terlalu tinggi dan sama-sama askar-askar lain sama-sama mempertahankan bangsa dan negara kita. Ini yang perlu kita memperingati dan menghargai jasa pahlawan negara kita. Apa yang saya boleh kongsikan kat sini, Lieutenant Adnan merupakan seorang tokoh pahlawan yang begitu gagah dalam mempertahankan untuk mengalahkan musuh-musuh, terutamanya tentera Jepun ketika itu. Beliau telah banyak mengatasi serangan oleh tentera Jepun. Mereka mengombom sana sini, berjuang dengan keadaan yang macam aku ni berjuang demi negara, aku tak nak, sehingga tumpah titisan akhir, titisan darah yang terakhir. Jadi sebagai kesimpulannya yang dapat saya simpulkan dalam video kali ini, untuk kita sama-sama merenung bahawa Lieutenant Adnan merupakan salah seorang tokoh pahlawan yang perlu kita hargai. Pengorbanan beliau selama ini berpukul lumus untuk menyelamatkan dan mempertahankan bangsa di negara kita. Ingatlah bahawa kata-kata daripada Lieutenant Adnan, biar putih tulang, jangan putih mata. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.